Saya jemput Datuk Haji Syamsul Kaha bin Muhammad Deli jemput. Terima kasih Tuan Tan Sri Yang Pertua. Soalan nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Tuan Yang Di-Pertua, bagi mendepani pembangunan dan keperluan tenaga kerja berkemahiran dan berkepakaran melibatkan 21 industri tumpuan dalam Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIP 2030, pihak kementerian bersedia melahirkan graduan-graduan berkualiti yang mampu menyumbang dalam sektor-sektor tumpuan dengan melaksanakan pemetaan jumlah keperluan tenaga kerja dalam bidang-bidang kritikal. Usaha ini melibatkan jumlah graduan yang dilatih di Institut Pengajian Tinggi dan ini akan memastikan jumlah keperluan tenaga kerja di industri adalah mencukupi. Kementerian juga mempunyai kerjasama yang erat dan sesi libat urus yang berterusan dengan pihak industri untuk mendapatkan input, maklum balas dan pandangan dalam menambah baik dan memperkasa kurikulum program-program pendidikan tinggi, pendidikan IPT agar kekal relevan dan memenuhi keperluan industri. Antara contoh kerjasama bersama industri adalah dengan syarikat seperti Microsoft, Digital National Berhad, Ericsson dan Technology Depository Agency bagi memastikan para pelajar dilengkapkan dengan ilmu dan kemahiran yang diperlukan oleh industri dan sedang digunakan dalam dunia sebenar. Ini akan memberikan para pelajar pendedahan awal kepada keperluan kemahiran masa hadapan selain meningkatkan kebolehpasaran serta peluang pekerjaan. Untuk makluman, daripada 4 plan tindakan dan 3 pemacu perubahan dalam NIP 2030, KPT terlibat secara langsung dalam 2 plan tindakan dan 3 pemacu perubahan dalam NIP 2030 melalui inisiatif ini. Pertama, Plan Tindakan 1.4.1 Assign Specific Topics and Key Performance Indicators KPI to Universities for Industrial Link Research and Development. Pada masa ini, KPT sedang menjalankan beberapa inisiatif penting dalam usaha memenuhi keperluan industri bahawa hasil penyelidikan dan inovasi yang dihasilkan oleh Pusat Kecemerlangan COE di IPT dapat dimanfaatkan sepenuhnya selari dengan keperluan dan matlamat industri dalam NIP 2030. Salah satu inisiatif yang utama ialah pemantapan COE di Institut Pengajian Tinggi IPT yang memfokuskan kepada bidang tujaan tertentu. Kedua, Plan Tindakan 2.32 Develop Generative and Industrial AI, Artificial Intelligence Solution Leaders and System Integrators bagi memperhebat penerokaan bidang AI, rentas disiplin ilmu, penubuhan pusat pengajian kecerdasan buatan pertama negara iaitu Fakulti Kecerdasan Buatan AI di Universiti Teknologi Malaysia dengan peruntukan awal 20 juta ringgit Malaysia sebagaimana ucapan belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan pada 13 Oktober 2023. Ketiga, pemacu perubahan E2.1 Leverage My Next and My Future Jobs for Strategic Workforce Planning to address long-term demand supply requirement. KPT akan memanfaatkan platform My Next and My Future Jobs bagi memastikan graduan yang masih belum bekerja dipadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan akademik mereka. Keempat, pemaju perubahan E2.4 Expand TVET Programs for High Skill Jobs in Critical Sectors. KPT sedang melaksanakan pendekatan strategik secara konsolidasi bersama Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri atau Government Industry TVET Coordination Body GITC. GITC dipengerusikan oleh Tan Sri So Tian Lai yang merupakan Presiden Federation of Malaysian Manufacturers FMM dan dianggotai oleh 12 wakil persatuan industri serta seorang wakil kerajaan dari KPT. KPT akan melancarkan GITC pada Disember 2023 dan melalui pelbagai inisiatif bagi tempoh jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang akan dilaksanakan bermula pada tahun 2024 hingga 2028. Dan yang kelima, pemacu perubahan E2.5
raise profile of high-tech manufacturing career to attract interest in STEM subjects. Terdapat pelbagai program yang dilaksanakan oleh KPT bagi menggalakkan pembudayaan STEM di IPT seperti plan pembangunan inisiatif pengukuhan kelasterian STEM di Politeknik dan College Community dan penubuhan beberapa pusat STEM di IPT seperti Pusat STEM Universiti Melaya, Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu, Pusat Kajian Pembudayaan STEM Universiti Kebangsaan Malaysia dan Center for STEM Studies di Universiti Utara Malaysia. Selain itu, KPT juga bekerjasama dengan Pusat STEM Universiti Melaya bagi memperkenalkan program MyStep Ambassador dan program STEP Fellowship yang bertujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran mahasiswa dengan program-program penguasaan teknologi dan kemahiran dalam era revolusi 4.0. Sekian, terima kasih. Saya jemput. Terima kasih kepada Yang Maha Menteri atas penerangan juga inisiatif-inisiatif yang diambil oleh pihak kementerian bagi mencapai dan juga memenuhi keperluan INMP 2030 dengan berfokus ataupun penumpuan kepada 21 industri. Dan yang betul soalan saya, dalam dokumen Plan NIP 2030 dinyatakan kadar pengambilan pelajar dalam bidang TVET telah berkurang sebanyak 11.6% bagi tahun 2018 dan juga 2020 dan juga jumlah pengambil pelajar sekolah menengah dalam bidang STEM, sains, teknologi, engineering dan juga matematik telah menurun sebanyak 5.5% antara tahun 2018 dan juga 2020. Soalan saya, bagaimana kerajaan berusaha untuk menarik minat anak-anak muda sekarang, iaitu generasi Z yang lahir antara tahun 1997 dan juga 2012 dalam bidang STEM dan juga TVET. Kerana pada hari ini kita dapati mereka lebih berminat menjadi content creator dengan izin untuk platform YouTube dan juga TikTok atau mereka tidak sambung belajar, tidak menyambung pelajaran dan bekerja dalam bidang gig ekonomi. Sedangkan generasi inilah yang akan menjadi tenaga kerja mahir bagi mencapai aspirasi NIMP 2030 dalam masa 7 tahun dari sekarang. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Jempol. Saya ingin nyatakan bahawa program Tibet di bawah KPT sebenarnya menunjukkan kemasukan yang konsisten dan berada pada tahap tertinggi sejak 3 tahun terkini. Terdapat peningkatan bilangan enrolment pelajar peringkat diploma bagi projek TVET di bawah KPT berbanding kementerian dan agensi lain, iaitu 52.7% pada tahun 20 atau 85,535 pelajar pada tahun 2022 berbanding tahun 2022 iaitu 45.3% atau 58,424 pelajar pada tahun 2021. Berkenaan dengan STEM, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa bekerjasama dengan kementerian lain khususnya Pendidikan Malaysia bagi memperkasa pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ketika ini, KPT bekerjasama dengan KPM yang sedang menyediakan memorandum jemaah menteri berkaitan hala tuju pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bagi meningkatkan minat murid dalam bidang STEM. Sekian, terima kasih.